Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Kita masih lagi meneruskan kesinambungan pembelajaran kata adjektif dalam bahasa Melayu tahap 1. Kali ini kita akan belajar pula kata adjektif yang membincangkan tentang panca indera. Kamu sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Seperti yang kita ketahui, manusia mempunyai 5 panca indera, yaitu panca indera untuk melihat, kita menggunakan mata, pandai, mendengar, telinga, menghidu, hidung, merasa, lidah, dan juga untuk menyentuh, kita menggunakan kulit. Jadi kita akan menguraikan serba sedikit tentang kata adjektif yang berkaitan dengan kelima-lima panca indera ini. Baiklah, kita mulakan dengan deria rasa. Organ deria rasa ialah lidah. Rangsangannya adalah bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Okey, kita lihat contoh-contoh kata adjektif yang boleh kita gunakan dengan deria rasa. Yang pertama, rasa kelat. Bagaimana rasa kelat? Kelat ialah rasa yang hampir-hampir pahit. Kita beri contoh. Buah jambu batu yang belum masak rasanya kelat. Tak manis. Rasa lekat dekat lidah kita ni. Okey. Contoh yang kedua. Masin. Masin seperti garam. Pandai. Okey. Jadi bagaimana kita nak membina ayat? Gulai yang dimasaknya masin kerana terlebih garam. Terlajak garamnya. Masin. Tak boleh dimakan. Baik, seterusnya. Tawar. Tidak berasa apa-apa. Kalau kita makan atau kita minum sesuatu makanan atau minuman tu tak rasa apa-apa. Manis tidak, pahit pun tidak, payau pun tidak. Itu tawar. Jadi, contoh ayat yang boleh kita berikan ialah air teh yang dibancuhnya tawar kerana tidak dimasukkan gula. Dia lupa nak masuk gula. Tawar air tu, patutlah orang tak nak minum. Baik. Kita teruskan dengan masam. Masam seperti bandingan semacam ni. Masam seperti, ya betul, cuka. Masam seperti cuka. Jadi contoh ayat yang boleh kita buat ialah buah lemon itu masam seperti cuka. Tahu kan lemon? Yang berwarna kuning tu. Baik. Untuk deria rasa ataupun kata adjektif panca indera rasa, seterusnya adalah pahit. Pahit bermaksud rasa yang tidak sedap seperti hempedu ataupun peria ataupun biji langsat. Buah langsat, biji itu kalau kita tergigit memang rasanya pahit. Jadi contoh ayat yang boleh kita gunakan ialah rasa ubat demam itu sungguh pahit. Kebanyakan ubat-ubat rasanya pahit. Jarang kita jumpa ubat yang manis. Sebab itulah kanak-kanak tidak suka kalau kena makan ubat atau minum ubatnya. Okey. Seterusnya kita lihat pula deria pandang atau penglihatan. Organ derianya adalah mata. Rangsangan untuk mata ini adalah cahaya. Sebab kita dapat melihat bila adanya cahaya. Ya. Jadi kata adjektif yang berkaitan dengan mata, panca indera mata ini ialah yang pertamanya cantik. Cantik. Maksudnya sangat menarik apabila dipandang. Tak kiralah ianya manusia, ianya haiwan, ianya tumbuh-tumbuhan, ianya buatan manusia ke. Contoh ayat. Cantik sungguh lukisan yang dihasilkan oleh pemuda itu. Cantik dipandang. Menarik apabila kita lihat. Yang kedua. Buruk. Buruk ini maksudnya tidak elok lagi atau rosak
kerana sudah lama. Dah lama tak digunakan, rosak, buruk. Contoh ayat, rumah pusaka tinggalan datuknya itu sudah menjadi buruk kerana tiada lagi orang yang tinggal di situ. Dah lama tinggal, dah buruk, dah usang, dah tumbuh pokok-pokok menyelimuti rumah itu. Baik, kata adjektif dari penglihatan seterusnya adalah kacak. Kacak untuk lelaki, kelihatan gagah, segak ataupun tampan. Kita lihat contoh ayatnya. Gelagat tukang masak yang kacak itu sangat menarik perhatian para penonton. Dia dah kacak, dia pandai memasak, dia pandai bercakap. Penonton suka. Indah. Satu lagi kata adjektif panca indera penglihatan. Indah bermaksud menarik atau memuaskan hati, elok benar ataupun cantik. Biasanya dia fokus kepada pemandangan, alam semula jadi, ataupun lukisan-lukisan yang cantik-cantik juga kita gunakan indah. Contoh ayat, indah nian pemandangan di pantai itu pada waktu senja. Cantik melihat matahari terbenam di kaki langit. Wah, cantik. Ya, indah. Sudah pun selesai tentang kata adjektif deria penglihatan. Sekarang kita beralih pula kepada beberapa contoh kata adjektif untuk deria pendengaran. Deria pendengaran, organ derianya adalah telinga. Dan rangsangannya adalah bunyi. Dan bunyi yang dihasilkan melalui gelombang bunyi. Sekarang kita lihat apakah contoh-contoh kata adjektif yang berkaitan dengan pendengaran. Merdu. Merdu bermaksud sedap didengar. Berkaitan dengan suara ataupun nyanyian. Ya, merdu. Enak didengar. Contohnya, sungguh merdu lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhalizah itu. Merdu, sedap, beralun. Baik, seterusnya bising. Bising adalah suara atau bunyi yang menyebabkan kita tidak dapat mendengar benda-benda lain dengan lebih jelas. Terlalu bising. Contoh ayat, suasana di dalam kelas itu sangat bising ketika ketiadaan guru. Bila cikgu tak ada, semua lah bising lah. Ya? Seterusnya kita lihat pula kata adjektif mersik. Apa maksud mersik? Mersik bermaksud kuat, lagi nyaring, tinggi, pitchingnya tinggi, berkaitan dengan suara ataupun bunyi. Kita lihat contoh ayat supaya kamu lebih memahaminya. Suara ibu yang sedang memarahi anaknya itu sungguh mersik. Maknanya betul-betul kuat, tinggi. Suara mak tu marahkan anak dia. Marah sebab anaknya degil, tak nak dengar cakap. Mandi tak mau, nak main je, baca buku tak mau. Tinggi suara mak, mersik suara mak tu. Jangan sampai suara mak kita mersik, ya. Dengar cakap mak, patuhi cakap ayah. Okey, kita teruskan dengan seterusnya deria bau. Kata adjektif yang berkaitan dengan deria bau. Organ derianya adalah hidung. Rangsangannya adalah bahan kimia yang ada dalam udara. Bahan kimia itu yang mengeluarkan bau yang sampai ke hidung kita. Okey, contoh kata adjektif yang berkaitan dengan deria bau ini ialah busuk. Busuk bermaksud berbau tidak sedap. Kerana sudah buruk, sudah busuk ataupun sudah lama, ya. Contoh, bangkai tikus yang mati itu sudah berbau busuk. Dah busuk dah. Tak maulah, tak enak. Kita lalu pun terpaksa tutup hidung, ya. Tak mau. Okey. Seterusnya kita lihat kata adjektif hancing. Hancing ini adalah berbau busuk seperti bau air kencing. Sinonim dengan haring. Sama juga. Haring, ya. Okey. Contoh ayat. Kesan air kencing kucing itu berbau hancing. Kadang-kadang ada kucing yang kencing merata-rata tempat. Bila kita sampai, berbau hancing.
ataupun haring, ya. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Wangi. Wangi ini bermaksud harum atau berkaitan dengan bau lah, harum. Sini senang je contohnya pun. Bunga-bunga yang berbau wangi biasanya diminati oleh orang ramai. Ya, bunga-bunga yang wangi, siapa boleh beri contoh bunga-bunga yang wangi yang selalu kita jumpa? Ya, bunga ros, bunga melur, ya, bunga cempaka, semua wangi-wangi tu. Okey. Bunga sedap malam, ya betul. Ya, itu semua bunga-bunga yang wangi. Baik. Seterusnya, hapak. Hapak bermaksud berbau busuk. Berbau busuk ataupun tidak sedap berbau di hidung kita kerana sudah lapuk, kerana sudah lama. Contohnya pakaian yang dipakai dan dipenuhi dengan peluh, dibiarkan di situ akan berbau hapak. Jadi kita lihat contoh ayat. Ya, ini nak memberi contoh saja, bukan menghina sesiapa, ya. Pakaian yang dipakai oleh orang kurang siuman itu berbau hapak kerana sudah lama tidak dicuci. Hapak, ya. Seterusnya, bau hamis. Hamis ini berbau seperti bau kambing ataupun bau daging lembu. Tapi kebanyakannya kita gunakan untuk kambing. Bau kambing jantan itu sungguh hamis. Tak sedap baunya. Okey. Selesai tentang kata adjektif berkaitan dengan deria bau. Dan sekarang kita lihat pula panca indera sentuh. Organnya adalah kulit. Kulit kita. Deria sentuh. Okey, kulit merupakan organ yang terbesar pada badan manusia. Semuanya ada kulit. Okey. Antara kata adjektif yang berkaitan dengan sentuh ini ialah yang pertamanya kesat. Kesat bermaksud tidak licin. Kasar apabila kita raba ataupun kita gosok, ya. Kita rasa di sini. Kasar. Itu kesat. Contoh ayatnya, kayu yang belum dilicinkan itu kesat seperti kulit nangka. Kalau buah nangka kita tengok kulit dia kesat. Kasar je rasanya. Baik, seterusnya kasar. Kasar bermaksud tidak halus ataupun agak tebal, berkaitan dengan benda yang berbiji-biji seperti pasir. Contohnya, pasir-pasir kasar ditabur di sepanjang jalan yang berlubang itu. Gunakan pasir untuk tutup lubang tu. Pasir ni kasar, jadi bila kita lalu tak licin lah. Okey. Seterusnya, licin. Licin maksudnya sama rata, sama licin. Dan tidak menggerutu permukaannya. Contoh ayat, mukanya licin seperti telur dikupas. Kan telur yang dah dikupas, licin je. Tak menggerutu, tak ada jerawat dan sebagainya. Okey, seterusnya. Sejuk. Juga menggunakan deria sentuh. Sejuk bermaksud tidak panas atau tidak hangat, rendah suhunya. Dingin, sejuk je. Jadi, contoh ayatnya, sungguh enak rasanya ketika dapat minum air yang sejuk semasa cuaca panas ini. Kena cuaca-cuaca yang panas, kita dapat pula minum air batu campur ke air sejuk ke, cukup menyelerakan. Hilang dahaganya. Okey. Selanjutnya, panas. Panas bermaksud bersuhu tinggi. Bersuhu tinggi. Ataupun hangat. Makanan itu masih panas kerana baru diangkat dari dapur. Panas lagi, berasap lagi. Okey. Akhir sekali, sakit. Sakit maknanya berasa tidak sihat. Juga kita melalui deria sentuh juga. Kita rasa sakit. Mungkin kita tersentuh dengan paku yang tajam, kita rasa sakit. Contoh ayat, tangannya sakit kerana terkena pisau. Tangan dia berlaku pendarahan, luka dan sebagainya. Okey, itulah tadi serba sedikit
kata adjektif yang berkaitan dengan panca indera kita. Cikgu memberi beberapa contoh dan juga contoh-contoh ayat agar kamu lebih memahaminya. Ya, cikgu pun buat. Jadi cikgu harapkan kamu dapat memahami apa yang telah cikgu terangkan, dan kalau ada masa, cubalah kamu jawab soalan-soalan kuis yang cikgu sediakan di bawah di ruangan description dan juga di ruangan komen di bawah video ini. Oke, sampai kita jumpa lagi. Belajar rajin-rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.